Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi pengajian kita untuk membahaskan perbahasan yang kita bincangkan pagi tadi tentang nama-nama kitab yang muktamad dalam mazhab pada muka surat 116. Baik. Ya. Qala seperti raud yang kita sembang tadi, karaudi li syaraf al-maqarri fa aqbala an-nasu ala tilka al-mukhtasarat. Jadi ramai orang baca kitab ni alhamdulillah. Yang di Malaysia tak sampai ni, cerita ni belah negara Arab. Bukan cerita di Malaysia. Fiqh Malaysia banyaknya kita ambil daripada Ghazali ataupun Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kita tak bila kita baca ni bukan menggambarkan fiqh di Malaysia itu salah. Makna kita ni hasil daripada manifestasi daripada sebahagian ulama-ulama mazhab kita. Sebab sebagian ulama Syafi'i kata untuk mutaakhir mana-mana imam dia ambil pun dikira sebagai okey dan sah, ya. Walaupun dia tidak ikut turutan-turutan yang kita bincang tadi. Turutan tu untuk ahli mazhab yang mendalami mazhab Syafi'i, jadi dia nak ikut sikun, nak ikut tertib tersebut, maka barulah dia follow metodologi. Tapi untuk orang awam ni dia ada ahkam khassah. Ataupun orang macam kita di Malaysia, kalau kadang-kadang tak semua yang dikeluarkan itu dia follow yang ni, bukanlah makna salah, cuma kita nak kata betul-betul mengikut kaedah mazhab tidaklah tepat. Nanti tengok di Malaysia tak ada begitu ni, memang tak kalah. Baik. Kemudian falamma dhahara raud, famous dah, raja'a aktsarun nas ilaihi limazidi ikhtisarihi wa tahrir ibaratihi. Jadi ramai orang rujuk kepadanya sebab dia ringkas dan jelas tahrir ibarah. ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام فشارحه شرحا حسنا جيدا وآثر في الاختصار. Jadi datang lagi ulama yang besar seperti Zakaria Ansari Syekhul Islam mensyarahkan dan dia ringkaskan lagi. Fanthalan nas alaihi ila an jaa sahibul ubab. Makna dia orang ulun fokus buku tersebut sampailah datang pengarang ulama Yaman Ahmad bin Umar al-Muzjad al-Zubaydi, fahtasar rawdah wa dhamma ilaiha min furu'il madhab ma la yuhsah. Ini ada 5 jilid dan ada yang 3 jilid. Ikut kepada cetakan. Dikumpul kalam-kalam Imam Syafi'i dalam dan perbahasan dalam kitab Rawdah. Jadi makna ulama dulu syughlun mereka adalah ifadatin nas. Nak bagi kita faham. Tapi sebenarnya untuk membentuk faqih taklah kita kena baca semua ni pada permulaan. Permulaan pilih satu kitab untuk kita memarasah di samping merujuk. Di samping merujuk. Mana katalah kita pulun satu kitab Munil Muhtaj, Tuhfah ataupun Iqda'. Kita pulun, kemudian di samping itu merujuk. Di samping kitab-kitab moden juga madkhal. Macam kita ada kitab Mu'tamad Muhammad Zuhaili, Fiqh Syafi'i Wahbah Zuhaili. Kemudian kitab-kitab seperti apa Fiqh Manhaji untuk dijadikan sebagai madkhal. Makna dia pemudah cara. Kadang-kadang term-term mustalah tu payah kita baca dulu kitab Mu'tamad, kita baca dulu kitab Fiqh Manhaji. Jadi dia bagi kita idea dulu. Jadi kitab moden juga membantu kita untuk memahami. Cuma kitab moden ni bahasa dia salis, ibarat, mudah dan sebagainya. Dan unwan pun, tajuk tu pun elok. Kita boleh faham daripada kitab-kitab lama. Kitab lama ni kadang-kadang terlampau mantiki sangat. Misal kita baca Tuhfatul Muhtaj, term-term kadang-kadang kita tergantung apa dia nak cerita ni. Nihayah apa dia nak cerita. Jadi bila buku-buku yang moden seperti yang kita sebutkan tadi boleh memahami, dan siapa yang pernah buat macam tu dia rasa akan apa yang kita sebutkan.
Namun tidak terlepas daripada manhajiyatut talaqi lah. Perlu ada talaqi supaya kefahaman itu dapat diperbetulkan daripada masyayikh dan seumpama dengan dia. Tapi dalil tak ada. Buku-buku ni dalil kurang, sangat kurang. So dia teks. Thumma syarahtuhu syarhan mubayyinan mahasinahu. Kemudian aku syarahkan juga kitab ini, waqad wasaltu fihi ila babil wakalah. Sampai kepada bab wakalah. Bab wakalah ni pentinglah, instrumen kewangan zaman sekarang ni. Di antara yang banyak digunakan pakai dalam bank adalah wakalah. Dalam perniagaan pun kita guna wakalah, agensi, syarikat agensi. Dalam commercial law pun, undang-undang sivil pun, agensi adalah isu yang penting. Sebab di situ kita ada masukkan orang kata apa, ruang upah ujrah wakalah. Dalam istilah Syafi'i disebut ju'lul wakalah. Ju'lun maksud dia ujrah. So bila wakalah itu dimasukkan elemen upah, maka hukum dia seperti ijarah, perlu jelas, dia jadi binding, dia jadi mulzim, dan apa nama dia, barang mesti disebut dengan jelas. Sebab itu bila kita buat apa nama dia, korban nanti, segala wakalah, fee wakalah tu, upah tu perlu dijelaskan. Saya ambil RM50. Kalau tuan-tuan tengok dokumen bank, dia cah 5%, 1%. Itu sebab penting. Tak boleh ada di sana misleading, kekeliruan. Misalnya kita markup harga, kita sebab dalam apa nama dia, jualan korban nanti macam-macam kontrak boleh buat, wakalah boleh, bai'ul salam boleh, bai'ul musawamah pun boleh. Tapi bila kita pilih mana-mana kontrak, kena follow lah dia punya isi kandungan dia. So kalau kita wakalah, wakalah masuk apa? Kita diberi izin untuk membeli lembu, sign dalam kontrak. Okey, lembu, kambing. Kemudian kita sebut harga sekian-sekian, saya ambil upah RM100 setiap ekor. Dia kena sebut macam tu. Cuma kadang-kadang kita berniaga, bila kita sebut macam tu, kita belum mencapai tahap korporat dan sebagainya, kita takut. Aku sebut 100, nanti pelanggan tak main pula. Orang lari. Itu yang kita kena latih supaya retail ni, kira-kira jualan-jualan runcit ni, dia upgrade diri dia supaya jelas di dalam price, harga. Macam kita meniaga makan. Kalau kedai tu nak buat patuh syariah, nasi goreng RM9, RM7, dia mesti fixkan harga tu. Letak harga tu kat depan kedai. Jadi orang tahu lah nasi goreng ayam RM10. Macam kita pergi minum Starbucks. Starbucks tuan-tuan pergi minum, memang harga dia letak sebelum kita minum. Bayar, harga keluar. Jadi semua orang tahu dah harga ayam berapa dan sebagainya. Tak adalah penipuan di sana. Kita kadang-kadang kita makan berlauk, kita pun tak tahu lauk ni harga berapa. Walaupun taklah salah, kita tak kata situ dia panggil orang yasir. Tapi masih dari sudut, kalau kita audit lah, kita bagi bintang rendah lah. Sebab orang akan pertikai. Orang akan pertikai. Rokok jelas, walaupun dia haram, jelas. RM10, RM12. Jadi ini benda yang perlu kita perbaiki daripada hari ke hari. Akan datang pun macam tu, pengurusan masjid, kalau panggil penceramah, dia mentionkan kepada penceramah, jangan diam-diam. Tak boleh diam-diam macam tu. Okey, saya bagi RM200 ustaz nak, sebab mungkin ustaz tu main jauh. Tapi ustaz-ustaz pun janganlah act sangat. Maksud dia, jangan sebut dalam ceramah pasal bayaran ni. Semua belakang lah. Jadi benda ni kena jaga protokol lah. Benda-benda pembayaran ni kita kira dengan urus setia lah. Jadi dia kata, saya duduk jauh ni, boleh up sikit RM250 tak? Kira minyak dan sebagainya. Tak apa, kira di belakang dengan sembang dalam, walaupun melawak tapi tak bagus lah melawak dalam ceramah ni. Sebab bagi clear. So kita, bila kita hantar surat tu, maksud dia kalau untuk peningkatan governance masjid tu, bagus. Mana-mana penceramah yang dipanggil tu buat surat ataupun WhatsApp. Atau masjid memanggil ceramah malam ni dengan bayaran RM500. Dengan misteri. Misteri tu maksud dia tak syariah compliant lah. Maknanya kita angkat tatawuk. Makna
sedekah lah. Tapi untuk rekod tak bagus lah. Untuk rekod tak bagus. Jadi tak apa. Kalau nak bagi RM100, abang RM100. Ustaz, kami bagi RM100. Kalau ustaz tu terima, alhamdulillah. Kalau terima, cari penceramah lain. Sebab kita bila terbiasa dengan benda-benda macam ni bagus. Tak akan timbulkan rasa tak puas hati. Macam Jakim. Dia abang dah RM900. Nampak tak? Clear. Siapa guru takmir dapat RM900. Boleh tak dia buat? Okey, saya tak tahu lagi. Kajian dia tak tahu. Ikutlah bulan ni nak bagi berapa pun. Nampak tak? Jadi kita nak kerajaan macam tu. Tapi kita pengurusan kita buat macam tu clear. Kata ustaz, boleh tak up sikit? Tak apa, up lah dalam tu. Jadi bila dia balik, dia tak perlu check lah. Banyak sangat. Jadi ini isu-isu dia panggil kontrak. Sama semua benda lah. Bila kita nak menentukan, elakkan daripada penipuan ataupun fraud yang mana boleh menyebabkan pergaduhan. Kalau kita jual nasi lemak, bagus lemak. Tulis 50 sen, RM1.5. Sedap tak sedap ke hal lain. Tapi kita yang setuju, kita beli makan, okey lah. Melainkan ada kemudaratan, meracun. Boleh lah kita claim balik. Sebab makanan tu bermudarat. Tapi nak kata sedap tak sedap ni, payahlah kita nak jadikan sebagai satu isu. Ada mulut orang macam ni, ada orang mulut macam tu. Baik. Sampai bab wakalah. Fa aqbala alaihi alladhi tahayyasarat lahum tilkal qit'ah min syarhi. Adalah sebahagian ni zaman cerita dululah anak murid depa sempat belajar buku tu. Kemudian wa kadzalika ikhtasara sahibul hawi as-saghir asy-syarh al-kabir. Tadi penulis syarh as-saghir tadi Imam apa? Tengok soal belakang. Al-Wardi ya. Ya. Dia syarah lagi subhanallah. Kitab dia ringkaskan Asy-Syahrul Kabir menjadi satu kitab yang ringkas, lam yusbaq ilahi, tak pernah orang buat macam dia. Ini analisa depa lah. Fa innahu jama'a hasil al-maqsud, dia kumpulkan semua natijah-natijah aja. Minhu fi waraqatin, dalam satu helaian kertas, nahwa samani juz'in min ajza'ihi, lebih kurang 1/3 pada thumun, thumun juz'in. Maksud dia 1/8 daripada satu juzuk daripada juzuk 10. Jadi ringkaslah. Thumun juz'in. Setiap satu juzuk 1/8. Fa'ad'ana lahu ahlu asrihi. Dia mendakwa semua ulama di zaman dia tu baca kitab tersebut, annahu fi babihi ma sunnifa mithluh, tak pernah ditulis kitab macam tu. Tapi saya tak ada kitab ni. Baik, kita langkah sedikit. Ini adalah khulasah. Kita dah selesai dah kitab-kitab yang utama. Kita masuk pula peringkat-peringkat kitab yang penting di dalam mazhab Syafi'i berdasarkan tulisan Imam Nawawi. Qala Al-Qurdi dalam Fawaid Madaniyah, kita ada Fawaid Makkiyah, ada Fawaid Madaniyah. Fi maslak al-adli wal Fawaid Madaniyah fa in takhalafat kutubun Nawawi, ini yang akan digunakan oleh ahlul fatwa. Kita paling kurang di kitab ni pun dah okey dah. Fal ghalib anna al-mu'tamad at-tahqiq. So tahqiq sampai bab ibadat saja. Dia tak sampai puasa pun tak sampai sebab Imam Nawawi meninggal. So ini kalau bercanggah, kalau tak bercanggah tak apa. Dengan majmu', dengan raudah, kita utamakan tahqiq. Tapi taklah banyak sangat. Tahqiq ringkas dan ada dalil sedikit. Jadi Imam Nawawi sempat lagi sebelum meninggal menulis kitab pentasihan. Dan ini satu kitab yang kecil. Fal majmu', kemudian al-majmu'. Ghalibnya dalam majmu'. Banyaklah, tapi sampai bab riba sahaja. Dalam majmu' sampai bab riba sahaja. Kemudian Imam Nawawi meninggal dunia. Dia pun dah sebut dah, kalau aku sempat aku tulis dalam bab sekian-sekian. Dia tak sempat. Sebab ulama' dulu bila dia nak tulis kitab, kitab tu dah ada dalam otak dia. Berlainan di zaman sekarang, bila kita nak tulis kitab, kita tak ada idea lagi. Baca, tulis. Ulama' dulu lain. Makna sejumlah penulisan dia dah ada dalam otak dia, cuma nak tulis dekat buku saja. Semua maklumat dalam otak dia.
Sebab tu dia kata insya-Allah aku akan tulis bab ni pada masa akan datang, tapi tak siap-siap sebab dia meninggal dunia. Sebab tu kata ulama, kalaulah Majmu' ni Imam Nawawi tulis siap, kitab yang terbaik di dunia. Dan ini kita baca itu, insya-Allah. Nanti kita akan ambil bab tertentu, qitaah tertentu, kita baca itu bab udhiyah. Bab korban dengan akikah. Perbahasan dia macam kita cerita tadi, ada qamus, ada hadis, ada usul tafsir, macam-macam dalam tu. Jadi ini satu benda yang sangat bagus untuk minda kita. So Majmu' sampai jilid 9, sampai bab riba, beliau meninggal dunia rahimahullah. Kemudian Imam Subuki tulis sambung sikit 2 jilid, kemudian disambung oleh Syekh Muhammad Najib Muti'i Asy-Syafi'i. Jadi ini di antara benda yang penting kita lihat. Kemudian kalau ada pendapat yang bercanggah di antara Majmu' dan tahqiq, kita ambil tahqiq. Kalau bercanggah di antara tanqih dengan Majmu', ambil Majmu'. Kalau bercanggah dengan tanqih dengan Raudhah, ambil tanqih. Sedikit saja buku tu. Kalau bercanggah Raudhah dengan Minhaj, kita ambil Raudhah. Dan yang membezakan sedikit, ya memang pendapat dalam Raudhah dengan Majmu' ada istilah yang dibahaskan oleh ulama. Istilah Imam Nawawi itu dibahas, iaitu kalimah al-mukhtar. Kalimah apa? Al-mukhtar. Di dalam Raudhah, kata ulama, al-mukhtar maksud dia pendapat yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Itu dia. Kalau sebut al-mukhtar di dalam kitab Raudhah, maksud dia itu pandangan terkuat mazhab Syafi'i. Kalau dalam Majmu' al-mukhtar maksud dia pendapat khas Imam Nawawi, ijtihad beliau yang terkeluar daripada mazhab. Dapat tak? Jelas tak? Ustaz Abu Hanifah, jelas tak? Ya, betul Ustaz. Bila kita baca Ar-Raudhah, siapa-siapa penulisan disebut Al-Mukhtar. Makna dia kurungan kita tu ni pendapat terkuat dalam mazhab. Bila macam Majmu', dia tulis untuk fiqhul muqaranah. Dan dia akan mentarjah Syafi'i lah. Tapi kadang-kadang dia tak sebut wal asah, azhar disebut wal mukhtar. Maknanya kata ulama ikhtiarat Imam Nawawi sendiri. So Imam Nawawi dia ada pendapat yang dikumpulkan, kalau kita kira-kira mungkin dalam tak lebih 100 atau lebih sikit daripada 100 pendapat beliau sendiri yang terkeluar daripada mazhab seperti khinzir tak najis, mughaladzah, makan daging unta batal wudu, apa lagi pandangan pribadi dia. Tetapi cermat beliau tidak menisbahkan pendapat tersebut kepada mazhab. Nampak tak? Dia menisbahkan pendapat tersebut pada diri dia lah. Kerana Imam Nawawi ini mujtahid mutlak. Walaupun disebut dalam kitab dia adalah mujtahid mazhab ataupun murajjah, tetapi berdasarkan kajian yang saya lihat, beliau lebih besar daripada mujtahid tersebut. Beliau sama taraf dengan Imam Muzani dan sebagainya, adalah mujtahid dalam mazhab yang besar. Kerana beliau mempunyai ikhtiarat yang beliau berijtihad berdasarkan kaedah usuliyah. Dulu saya duduk berangai lah tulis satu buku dan himpunan usul fiqh Imam Nawawi yang ada dalam kitab-kitab mazhab, khususnya kitab Majmu'. Tapi kalau insya-Allah kalau Allah pemudahkan, kita akan kumpulkanlah. Mungkin tak lebih daripada 150 kaedah usul fiqh yang diguna pakai oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dia. Untuk memudahkan. Di antara yang saya ingat, kaedah dia an-nahyu yahtaju ila dalil. Itu kaedah dia. Wal mursal salihun li tarjih. Itu kaedah-kaedah usul fiqh yang ada dalam Majmu' yang saya rekodkan untuk saya jadikan sebagai kajian. Apa nama dia? Itu kaedah-kaedah usul fiqh. Kalau kitab Mughni Ibnu Qudamah yang merupakan silibus kita juga,
dalam mazhab Hambali, sebab Ibn Qudamah ni syarat-syarat menjadi mufti yang hebat. Seperti yang disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada tesis kumpul usul fiqh Ibn Qudamah dalam kitab Mughni, lebih kurang 150 kaedah usul fiqh yang ada dalam kitab Ibn Qudamah. Makna dia ulama-ulama besar macam mereka ni sudah ada usul dalam kitab mereka walaupun mereka tak tulis. Tapi kitab Ibn Qudamah dia ada kitab usul fiqh dia dalam Rawdatul Nadhir. Dia ringkas yang kitab Al-Mustasfah. Jadi kita boleh baca kitab Rawdah tu, tengok dia punya usul fiqh dan kita tengok pelaksanaan dia dalam kitab Mughni Ibn Qudamah. Di situlah kita nampak berjalannya anatomi, biologi depa tu. Imam Nawawi ada kitab Dawabit Qaedah Fiqhiyah, nipis dalam 20 muka surat begitu. Tapi kitab usul fiqh secara mendalam tak ada ditulis. Cuma secara zahirnya saya lihat usul fiqh Imam Nawawi, beliau terkesan dengan Imamul Haramain dan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustasfah. So sebenarnya subhanallah, kalau kita explore mazhab ni, tak kira mazhab apa pun, Masya Allah, kita tak akan anti mazhab. Itu ya, secara istiqra'. Yang anti mazhab, dia tidak explore mazhab. Itu ya. So ini antara benda yang nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, imam-imam yang besar. Tanpa menafikan ulama-ulama yang lain. Semua adalah kulluhum ala hadiyin wa ala huda. Rawdah, kelebihan dia adalah dia telah menganalisa dan mengedit semua pandangan dan penisbahan dia kepada imam-imam tanpa dalil. Tak ada dalil. Kitab ni baca memang macam dokumen. Sangat sikit dalil. Sangat sikit dalil. Tak sampai 5%. Tapi majmuk, subhanallah, penuh dengan adillah. Saya ada nampak nama Ustaz Muhammad Yusri. Orang Arab, muka macam Arab. Campuran ke apa? Tengok kat skrin lah. Macam Arab Syria apa dah. Kan Melayu tulen. Oh, Arab lah. Itulah. Takut maksudnya seronok lah orang Arab faham bahasa Melayu kan. Jadi Rawdah. Dan Rawdah ini dianggap sebagai pahlawan Syafi'i lah. Kalau kita seseorang itu tak baca kitab Rawdah, dia tak jadi pahlawan Syafi'i lagi. Sebab penisbahan sanad riwayah aqwal tu Imam Nawawi tahqiq betul-betul. Misalnya saya bagi contoh, solat Jumaat yang diriwayatkan oleh sebagian ulama menyatakan solatul Jumaati fardu kifayah. Dan ini digunakan oleh sebagian ahli tarekat. Depa pergi suluk tak turun dah. Imam Nawawi kata apa? Ghalat. Hikayat menyatakan solat Jumaat itu fardu kifayah, sebahagian daripada pendapat mazhab Syafi'i itu ghalatun. Memang tak betul. Khata'. Ghalat ni lebih besar daripada khata'. Penisbahan. Tengok dia tahqiq masalah tu. Kita boleh tengok dalam Rawdah kitab Jumaat. Awal lagi. Salatul Jumaati fardu ainin. Begitu. Salat Jumaat adalah fardu ain. Subhanallah. Yang menjadi masalah, sebahagian daripada kita menukilkan daripada kitab Sairus Salikin. Dan itu saya munaqasyah dalam Fiqhul Masajid. Iaitu, dalam Sairus Salikin, diriwayatkan Ibnu Abbas berpendapat salat Jumaat fardu kifayah. Jadi saya mempunyai 3 ihtimalat. Yang pertama, sanad. Dan saya tidak kaji sanad. Adakah betul? Ada tak? Mungkin kita jumpa dalam Fathul Bari. Mungkin dalam Musannaf Abdul Razak. Mungkin Musannaf Musannaf Ibn Abi Shaybah.
Nailul Autar yang menukilkan riwayat tersebut adakah sahih. Jadi saya tak sempat untuk merujuk. Kemudian yang kedua, kitab Syahrus Salikin bukan kitab mazhab. Dia kitab tasawuf dan kitab tarbiyah. Jadi tak ada mana-mana nas daripada ulama hatta dalam kitab Fawaid Makkiyah. Walaupun orang kata kitab itu dah terlewat dah, tapi tak ada ulama sampai sekarang ni ulama Syafi'iyah menjadikan kitab Syahrus Salikin itu sebagai kitab muktamad di dalam fatwa atau pandangan fiqh. So bila turutan yang disebut sebegini terbatal lah untuk kita nak jadikan ia sebagai pandangan yang boleh dipegang, apatah lagi fatwa. Jadi ini tak boleh kita jadikan sebagai sandaran. Itu di antara ketelitian Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab itulah banyak disebut wahada syadzun 'anil madhhab. Pendapat ini syadz daripada mazhab. Dan bila sebut kalimah syadz ada dua makna. Satu syadz daripada mazhab, satu syadz daripada dalil. Tapi kebanyakan dalam kitab Raudhah, syadz tersebut adalah syadz daripada mazhab. Mungkin dalil itu kuat. So itu macam pendapat, sebagai pendapat disebut syadz dari mazhab tapi qawiyun min haitsu dalilu. Min haitsu dalilu. Kuat dari segi dalil. Tapi tak boleh kita sebut nisbah tersebut kepada mazhab. Itu dari segi authority. Sebab itu contoh, saya bagi contoh apa isu yang saya okey, dalam merujuk kepada fatwa dulu, apa nama dia, isu COVID-19, apabila ulama kita memfatwakan doktor-doktor di hospital boleh sembahyang dengan menutup topi, mungkin tak sempat nak ambil wudu, kena tayamum saja, tidak perlu qada semula. Dan pendapat itu bagus, Aisar. Dan pendapat itu dinukilkan daripada Imam Muzani dan disebut dalam Majmu' yang disebut sebagai Faqidut Tahurain. Dan difatwakan oleh sebahagian ulama. Cuma kita tak boleh kata ini mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i muktamad kena qada. Kita hanya boleh menisbahkan pendapat ini kepada Imam Muzani, pendapat peribadi dia. Sebab qawaid mazhab menyatakan perlu qada pada sembahyang yang faqidut tahurain. Sebab dalam benda ni ada lebih kurang 3 riwayat. Dan riwayat daripada Muzani tidak perlu qada. Dan tak apa berfatwa yang pendapat tersebut, tapi cara pengfatwaan kita sebut pendapat Muzani. Begitu je. Bukan kata fatwa tu salah tak. Penisbahan itu kita cermat di dalam bentuk, sebab Imam Muzani dia mengeluarkan pandangan yang terkeluar daripada kaedah mazhab. Kemudian minhaj. Minhaj kitab yang wajib dipelajari. Walaupun kalau pandangan dia berbeza dengan Raudhah, diutamakan Raudhah, tetapi kitab ini bukan setakat difatwakan tetapi diajarkan secara tadribi, ta'limi. Walaupun dia tak banyak nisbah kontradik ni, bercanggah tak banyak. Jadi kita utamakan minhaj dulu. Sebab tu para ulama dia beriktikaf ke atas kitab minhaj ini dan syarah cukup banyak. Saya di Koridor Hikmah, insya-Allah kita akan buat pensejilan lah kitab ini untuk orang belah sana lah belajar kitab mazhab untuk fatwa ifta' lil ifta'. Siapa yang minat fatwa dia boleh belajar untuk kita terangkan secara satu persatu dengan izin Allah. So wa nahwu, kemudian fatawi, fatwa Imam Nawawi, kedudukan yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kedudukan yang ketujuh, fasyarhu Muslim dalam kitabnya Minhaj. Ini yang sepatutnya diajarkan di peringkat universiti, belajar syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, kerana itulah dalil mazhab. Tapi di Yaman saja yang saya tahu ada mengajak syarah dia di Jamiah Iman. Dululah dah tak ada dah, dikepung oleh Syiah. Tetapi kita sebagai penganut ataupun kita orang yang majoritinya mazhab Syafi'i, saya gialah beli syarah Sahih Muslim
tahqiq cukup banyak. Dan kita boleh belajar. Misal kita nak mengajar, kita bukalah satu syarah Sahih Muslim. Bab apa? Sekarang ni bab puasa. Kita study lah lebih kurang 50 hadis yang ada dalam syarah Sahih Muslim. Bab puasa kita baca, study dia, kita cerita kepada orang. Orang pun terima daripada kalam ulama, daripada kita merepek. Tak tahu cerita apa-apa semua, kita pun tak tahu. Orang pun tak tahu apa natijah. So kita di antara manhajul islah, kita islahkan masyarakat dengan ilmu. Tak, kajian secara istiqra', al-islah bil ilmi. Walaupun ada pendekatan yang lain, pendekatan lawak, pendekatan cerita, tapi itu bukan hakikatul islah. Itu hanya kita macam gula-gula lah. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi hakikah islahil mujtama' adalah dengan huwal ilmu, satu-satunya ilmu. Kita kena bongkarkan kepada masyarakat dengan data, dengan yang tu. Itu sebenarnya. Tetapi boleh, bukan tak boleh buat pertunjukan. Kadang-kadang kita ada nasyid, tak apa ya. Tapi yang tu sebagai selingan, tapi bukan manhaj. Sebab itu Al-Imam Sayyidi Zakiyuddin Ibrahim yang disebut sebagai Sufi Syaduli Muhammadiyah di Mesir rahimahullah, dalam kitabnya dia menyebutkan tasawuf ini bukan gendang. Tasawuf ini bukan dengan berarak, bukan dengan qasidah. Itu semua orang boleh buat. Tasawuf adalah tasfiyah, zikrullah, mahabbah. Nampak tak? Beza tak manhaj dengan pendekatan? So kita boleh, sekarang ni banyak orang yang pendekatan. Nasyid, qasidah. Okey. Benda tu halal. Halalan tayyibah. Namun itu bukan manhaj. Itu bukan manhaj dalam bentuk tanmiyatul mujtama'. Bukan manhaj yang boleh membangunkan masyarakat. Manhaj membangunkan masyarakat huwal ilmu. Sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. So kita kena bezakan di antara tarawih. Tarawih macam kita orang kata apa, bersukan dan sebagainya. Tapi ada orang hidup bersukan, hidup dia sampai bila-bila dengan bersukan. Kalau dia pemain sukan tak apalah, tapi dia bukan pemain sukan, tapi hidup sukan dia sampai riyadhah dekat gym tu 5-6 jam. Ori masalah. Cukup sekadar mana 40 minit. Makna ada benda yang lebih penting daripada make up, kuruskan badan sampai melampau. Ada yang dipanggil ekstrim. Ekstrim kecantikan. Ekstrim sado. Itu bukan bina ilmu mujtama'. Bina mujtama' adalah dengan al-aqlu, riyadhah yang mu'tadilah. Sukan yang sederhana. Sekarang orang buang masa sukan ekstrim. Panjat gunung, panjat tiang ipuh. Macam-macam. Itu sebenarnya ori masa. Sekarang orang naik basikal sampai berhari-hari naik ke gunung, itu semua sukan yang ori masa. Cukuplah naik basikal 40 minit, ikut panduan kesihatan. Kita nak buat apa? Kita ni kalau pemain basikal tak apa. Kalau kita, profession kita perlu main basikal, tak apa kita habiskan masa, memang gaji kita kat situ, kita buat untuk negara. Ini yang tak ada terlibat dalam sukan apa ni. Kita pergi daripada pagi tengah hari baru balik. Sama dengan main golf. Golf sampai pagi petang. Hidup dah dengan golf. Sedangkan dia bukan pemain golf. So, perlu membina apa nama dia. Kalau sekali-sekala, okey. Ini bukan sekali-sekala ni. Ini dah hidup. Qul inna salati wa nusuki ni yang masalah. So, kita perlu ada satu manhaj. Dia kita sedar aku ni. Apa tugas aku? Itu yang penting dalam kehidupan. Baik. Kemudian, fatasahu tanbih. Ada tasawuf tanbih dan nukatih. Yang ini saya tidak jumpa. Tapi perbezaan mereka tak banyak sangat. Mungkin di dalam takbir, mungkin di dalam apa dia sembahyang, mungkin dalam taharah. So ini kita Imam Nawawi yang perlu kita miliki. 4 jam okeylah. Untuk Ustaz Ashraf kita bagi rukhsah 4 jam. Yajuzu lil Ustaz Ashraf ma la yajuzu li ghairihi. Sebab Ustaz Ashraf dia huruf jar dia boleh bagi rukhsah. Cuma kalau ulama main golf 4 jam, pening jugalah. Kita pun boleh cadanglah kepada Tuan Haji Ibrahim kita, cari kelab golf mana-mana kat Penang ke, baca kitab kat situ. Macam itulah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Kazim cadang kita dia cerita buat
pengembara apa dakwah dalam kapal mewah tu. 3,000 seorang. Nasib baik Ustaz Guru Takmil tak semangat. Tidak, jenuh nak cari duit. Satu kepala 3,000. Fa in ittafaqal mu'taakhirun, kalau ulama selepas Nawawi bersepakat ala anna ma qalahu sahwan fala yakunu hina idzin mu'tamadan. Tapi yang ini sangat sedikit. Tapi kadang-kadang berlaku yang kita lihat pada term saja, pada istilah bahasa Arab. Kalau dia takbir sebegini, ini lebih baik, takbir itu lebih cantik. Dari segi bahasa saja, tapi dari segi pendapat sangat sedikit. Tapi secara peribadi saya tak jumpa lagi lah. Fala yakuna hidin mu'tamadan. Jadi kalau dalam kitab Imam Nawawi itu ataupun Rafi' dan Rafi'i ya, itu tidak ada dalil yang kuat, itu dianggap sebagai sahwan, kelupaan daripada mereka. Lakinnahu nadirun jiddan. Sikit sangat. Tapi masalah dia pun tak bagi contoh dekat mana. Mungkin ada. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi kita rezeki, kita kajilah sama-sama tengok tatabu'at. Tengok kat mana apa nama dia ada kelemahan. Saya dengar daripada guru saya Syekh Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia belajar dengan Najib Muti'in. So sanad saya adalah Syekh Syekh Abdul Aziz Hanafi kepada Najib Muti'in. Dia cerita, bukan Najib Muti'in, afwan, Syekh Jadul Rab. Syekh Jadul Rab. Syekh Jadul Rab ni ulama Azhar yang digelar sebagai Syafi'i Asri. Syafi'i di zaman dia. Alim besar. Tapi dia tak menulis, dia ada muzakirat dan saya tak ada muzakirat tu. Sebab dia tulis untuk student. Berdasarkan riwayat daripada Dr. Abdul Aziz Hanafi, Al-Syafi'i, rahimahullah rahmatan wasi'atan, dia kata saya buat kajian 30 tahun terhadap Dia baca 30 tahun. Itu ulama. Sebab itu tuan-tuan, cuba cari satu kitab. Tak apalah Riyadhus Salihin. Ya. Riyadhus Salihin baca 30 tahun. Subhanallah, lain tuan-tuan. 30 tahun ni dia ada, ni bukan angka bintang bulan, ni cerita 30 tahun ni pengalaman yang sangat besar. Dia kata saya tak mendapati satu pun kesalahan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tak tahu, tapi dia yang kaji. Nak sangkal pun kita tak berani sebab kita baca kitab pengalaman saya kita saya tak sampai 30 tahun ni. Kalau baca sampai 30 tahun pun tak sehebat Jadul Rab sebab kefahaman berlainan. Kalau saya start baca kitab umur 18, lepas tu berhenti start sampai sekarang ni baru 18 tahun, baru 12 tahun. Tapi 12 tahun tak sama dengan Jadul Rab. Tapi Jadul Rab baca ni dengan betul-betul. Sebab kita tahu ulama baca tak macam kita baca main-mainnya. Dia kata saya tak jumpa kesalahan Imam Syafi'i. Kalau kita nak sangkal, nak kena baca jugalah kita tahu. Yang tu yang Dr. Abdul Aziz Hanafi kata. Rahimallah rahmatan wasi'atan. Waqad tatabba'a man ja'a ba'dahuma kalamahuma wa bayyanu mu'tamada min ghairihi bihasbi ma zahara lahum. Tapi masalah dia, mereka tak tunjuk bukti. Ulama selepas yang mana kata, ada kesalahan sikit, dia tatabbu', dia baca satu persatu berdasarkan pandangan mereka. Tapi tak ada contoh. Banyak macam tu. Kat mana buku pendapat Nawawi dengan Rafi'i yang dikatakan sahwan tersebut? Imam Isnawi pun sebut banyak. Tapi ulama lain petikai, dia kata kamu yang tak faham. Dalam Imam Nawawi bukan Imam Nawawi yang salah. Dalam kitab Al-Muhimmat ada 14 jilid. Saya beli buku tu ada. Dia kira kritik Nawawi yang Rafi'i sahwan saja. Tapi dua-dua imam. Tapi Imam Isnawi kitab dia kena baca. Kita jadikan silibus di sini untuk mengeluarkan mufti yang salahiyah. Jadi memang seronok sebenarnya kita baca buku ulama, cukup seronok. Depa bergaduh tak apa. Ini kita belum explore mazhab Hanafi lagi, mazhab Maliki. Mana ada kalau kita tengok kemampuan kita tak mampulah. Tapi kita berusahalah sedaya upaya untuk berfikir. Sebab target kita
tuan-tuan dan puan ialah bagaimana kita boleh berfikir seperti ulama berfikir. Itu yang kita nak. Thumma illam yakul syekh tarjihun. Kalau Imam Nawawi tidak ada tarjih, fa in kana al-mufti tarjih fil madhab afta bima zahara lahu tarjihuhu. Dari isu Imam Nawawi tidak ada tarjih, kita sebagai mufti zaman kita boleh tarjih secara umum murajjah di dalam mazhab Syafi'i. Saya duk buat insya-Allah nak apa nama dia kajian juga macam mana kita nak jadi murajjah. Murajjah usul fiqh adakah bila semua mazhab disebut al-tarjih depa kata cukup dah boleh jadi murajjah mazhab. Tapi mesti ada penambahan. Dia baca Nawawi, dia baca Rafi'i, dia baca Ghazali, dia baca Hawil Kabir oleh Imam Mawardi dan seumpama dengan dia. Jadi sebenarnya yang menjadi iskaliah kepada kita ialah suara jelas tak? Tadi tengok macam timbul apa nama dia connected. Setakat ni okey tak? Okey. Okey, alhamdulillah. So, satu benda yang kita pening, saya pun kadang-kadang pening, ialah contoh kita Ashbah Nazair, Imam Suyuti rahimahullah. Dia kata kalau siapa baca buku ni mampu menjadi ahlu takhrij. Apa maksud ahlu takhrij? Kalau ada isu moden, dia boleh istinbat dan bagi jawapan fatwa. Sampai sekarang ni kita belum jumpa guru yang boleh mengajar buku tersebut habis kitab tu dia boleh jadi tarjih. Dia boleh mentakhrij. Sebab dalam muqaddimah Ashbah wa Nazair dia sebut apa? Wa bihi yuqtadaru 'ala al-ilhaq wa at-tahrij fi masail allati ghair masturati fil kutub. Dia kata dengan kitab ini orang itu mampu untuk mentakhrij kias masalah baru dengan lama dalam isu-isu yang tidak ada dalam kitab. Tapi ramai orang mengajar dan ramai orang baca kitab. Tapi malakah yang disebut oleh As-Suyuti seorang mujtahid mutlak. Imam Suyuti ini mujtahid mutlak. Dan dia mengaku sendiri. Tapi tak tercapai. Di sini yang dikatakan iskaliah. Macam mana kita nak menggarapkan buku-buku yang ulama jamin. Kalau baca buku ni kamu jadi mujtahid. Kalau kamu baca buku ni kamu jadi mukharij. Kalau kamu baca buku ni kamu jadi murajjah. Kita baca-baca tak jadi apa juga. Macam tu lebih kurang. Akhirnya kita baca barakat. Barakat satu perkara bagus tetapi yang lebih besar daripada barakat malakat. Nampak? Yang lebih besar daripada barakat malakat. Itu kemahiran, potensi untuk berfikir, kemampuan untuk berijtihad, kemampuan untuk apa nama dia mengeluarkan pandangan fiqhi bukan pandangan biasa yang tersusun berdasarkan qawaid. Yang ini yang menjadi isu dia. Lahu tarjihuhu mimma i'tamadahu a'immatu madhhabi. Dia boleh mentarjih daripada imam-imam mazhab. So ini bidang yang sangat luas. Wala tajuzul fatwa bid-dha'if indahum wa in tarajjaha indahu. Kalau dalam mazhab tidak boleh berfatwa yang pendapat yang lemah walaupun kuat di sisi dia. Ini kaedah asas melainkan dengan beberapa asbab, di antaranya hajah dan maslahah. Dalam kitab Hasyiah Nafahat dia menyebutkan kita boleh berfatwa dengan qaul dhaif apabila terdapat hajah ammah dan maslahah ammah. Dan syarat yang kedua difatwakan oleh ahli siqah. Ahli siqah sekarang ni jabatan mufti lah, maksudnya mufti-mufti setiap negeri. Secara amnya. So sebab itu sekarang ni banyak kajian-kajian mengeluarkan berfatwa dengan pendapat dhaif. Ulama dah bahas lama dah. Dan ada kajian tesis ke apa ke
yang bertajuk berfatwa dengan qaulil marjuh. Sebenarnya kalau saya perhatikan di Malaysia tak lebih daripada 100 amalan orang Melayu Islam beramal dengan qaul dhaif. Tak kira lah mazhab Syafi'i ke atau mazhab menggunakan mazhab lain. Guru saya di Mesir, Dr. Sa'duddin Musa'ad Hilali mengumpulkan 100 pandangan dhaif yang diamalkan oleh orang Mesir. Dapat tak? Dapat tak? Guru saya kumpul 100 isu yang diamalkan oleh orang Mesir, semuanya pendapat yang dikatakan dhaif. Saya bagi contoh satu je. Dalam mahkamah syariah, orang murtad tak dibunuh. Itu dia. Itu pendapat siapa? Pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat Ibrahim An-Nakhai. Dan pendapat riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalaulah tak ada pendapat ini, maka ramailah qadi-qadi berdosa. Dan saya pernah duduk dalam ahli dan kuasa syariah dan sivil, timbul isu ni. Hakim-hakim takut juga nak isytiharkan orang murtad. Sebab kaedah yang masyhur, ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kafir, kafir. So bila qadi itu isytihar orang tu murtad, seolah dia redha dengan murtad. Jadi isu tuan-tuan. Lepas itu kita minta asatizah kita bila main isu sensitif, jangan cepat-cepat bawa keluar pendapat yang keras. Jangan cepat-cepat kafir. Itu bukan manhaj. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Manhajut takfir laisa bisawab. Manhaj mentakfirkan orang bukan manhaj yang betul. Itu dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. So ini benda kita kena faham manhaj supaya kita ini tahu. Saya bagi contoh Imam Nawawi rahimahullah. Bila bahas bab Fatihah dalam majmu', subhanallah, dia rad Hanafi ni rad betul-betul. Hanafi kata Fatihah bukan rukun dalam sembahyang, dia kewajipan saja. Kalau tinggal Fatihah tak batal sembahyang tapi berdosa. Mazhab Syafi'i dengan hadis daripada riwayat Ubadah ibn Samit menyatakan batal sembahyang, la salata illa bi Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tetapi di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi sendiri, kita boleh buka Bustanul Arifin, datang cerita seorang wali Allah tak baca Fatihah dalam sembahyang. Tak baca Fatihah dalam sembahyang. Kalau tak jumpa bahasa Arab, boleh buka terjemahan Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah rahmatan wasi'atan. Orang main mengadu ke Imam Nawawi, dia kata apa? Wali ini tak baca Fatihah dalam sembahyang. Dia tak marah wali itu. Dia kata apa? Mungkin dia itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Dia baca Qul Hu. Nampak? Ini cara ulama. Bila dia kaji, dia petah, tapi dalam masyarakat ni macam-macam layer. Macam-macam jenis. Dulu ada, macam-macam perang ni. Pakai mikrofon tak sah semayang, ada tek cicak. Habis semua benda kita batalkan amalan. Seorang ustaz masuk pula, tak sah dalam surau ni ada apa, ada penutup. Tak apa bincang afdal tak afdal, tapi janganlah batalkan sebab ramai orang tutup dalam surau tu ramai. Lepas tu tak sah semayang atas kursi. Jadi kita, fiqh tak macam tu. Kita kena faham fiqh ni dia ada ijra'ul amal. Dia ada beramal dengan pendapat dhaif. Kali Malaysia saya kumpul banyak lah, dekat 100 lebih lah kalau kita kumpul lah. Kalau kita kumpul buat, satu-satu insyaAllah kalau saya ada masa saya kumpul. Dan kita buktikan ini amalan yang tak bercanggah. Hatta tahlil kita, buat 3 hari, apa tak kira 3 hari, yang penting buat tahlil tu, itu pun bukan pendapat mazhab Syafi'i, itu adalah pendapat mazhab Hanafi. Secara mazhab yang kita kaji semua tidak mengharuskan
Ataupun disebut bid'ah makruhah, kita jamu makan untuk majlis orang mati lah. Tetapi masyarakat Malaysia telah membuat benda tu lama dah. Dan alhamdulillah ada mazhab Hanafi bagi sebagian ulama Hanafi, dan ini diamalkan oleh masyarakat Mesir. Semua buat tahlil, tapi yang bestnya di Mesir tahlil dia bagus. Seorang je baca Quran, tahlil dengar sambil minum teh. Itu yang saya suka pergi tahlil kat Mesir. Minum teh lah, betul dengar orang baca Quran. Allah, macam itulah. Kita sini semua kena baca. Itu letih sikit tu. Tak apalah, masing-masing budaya dia ada cara dia. Cuma pasal apa ulama-ulama Melayu haruskan? Sebab dia panggil fatwa ijtimaiyah, fatwa mujtama'. Kalau kita haramkan, bergaduh masyarakat. So di sana mufti bukan hanya melihat kepada dalil, tapi melihat kepada masalah. Yang ni yang dikatakan etika fatwa. Fatwa tidak hanya berfatwa dengan pendapat yang asah, tapi pendapat yang boleh menjaga mujtama' daripada berpecah. Itu cerita dia. Boleh dapat tak? Ada persoalan apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum nak tanya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum nak tanya. Assalamualaikum. Ya. Dari segi kita nak mengetahui yang mana satu pendapat peribadi Imam Nawawi yang sebenarnya bukan daripada bukan pandangan yang asah dalam mazhab Syafi'i, juga Imam Muzani dan imam-imam yang lain. Dari situ di mana kita nak jumpa dalam kitab Majmu', perkara demikian supaya kita dapat dalam kitab Majmu', Ustaz. Baik. Bila disebut wal mukhtar, gitu. Dan bila kita bandingkan dengan kitab Raudhah, bercanggah dengan Raudhah. Macam mana, Ustaz? Okey, jelas, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit. Salah perenggan dia tak mana? Salaf dan khalaf ni perenggan dia tak mana? Perenggan? Salaf dia. Salaf berapa tak mana perenggan dia? Dia kurang ada ulama kata 4 dia. Pasal ulama-ulama Ustaz sebelum tadi duduk dalam kumpulan tu ya kan? Saya nak tanya Ustaz tu. Dia sebenarnya salah ni, dia bukan. Dia salah ni ada beberapa istilah. Okey. Yang pertama, salah dari zaman 400. Yang ulama mengatakan 400 Hijrah tu sebagai orang kata apa, benchmark dia. Lepas daripada 400 adalah mutaakhir. Zaman Nabi kah? Sejak pada zaman Rasulullah. Ya. Ya, kemudian tetapi yang berperang sekarang ni bukan zaman. Salah boleh, kita pun salafi juga. Kita pun salafi juga. Tetapi yang menjadi perbahasan bukan zaman, adalah manhaj. Sekarang ni yang menjadi pertembungan, salafi yang pertama, dia adalah kehidupan. Dia adalah kehidupan. Tetapi yang kita tekankan adalah manhaj. Adakah manhaj Syafi'iyah itu salafi? Ya, manhaj Syafi'iyah salafi. Manhaj Maliki salafi. Semua Asy'ari salafi. Cuma sekarang ni mutaakhir, mereka hanya membataskan salafi kepada beberapa golongan saja. Yang tu yang tak betul. Bila kita fokus salafi kepada 2-3 orang, maknanya yang lain jadi apa? Dr. Muhammad Imarah semua orang salafi. Jadi bila kita buat macam tu, tak ada bergaduh. Cuma perbezaan dari segi akidah, manhaj salaf kepada tafwid, manhaj khalaf kepada takwil. Tapi sebenarnya bila kita kaji, takwil sudah berlaku di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Sebab itu dalam Jahr Tauhid disebut apa? Wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Matlamat sama, pendekatan berbeza. Kadang-kadang tafwid lebih baik, kadang-kadang takwil lebih baik. Sebab itu kita melihat salaf
telah mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil, Ibnu Hibban mentakwil. Tetapi berlakunya yang dipanggil marhalah. Marhalah ini yang sebenarnya kita kena tahu. Marhalah ni macam ni lah. Kita jaga anak. Anak ni masih kecil, bergaduh, tak tahu nak kata. Bila dia matang baru tak bergaduh. So ada umat marhalah ketidakmatangan itu bergaduh. Saya bagi contoh, Abu Hanifah pada awal permulaan dia ditolak oleh ulama sebab dia dianggap sebagai bukan ulama. Bila zaman berzaman orang tengok berhajat kepada qiyas, kemudian baru orang terima qiyas. Baru orang nampak pendekatan Abu Hanifah tu adalah pendekatan yang betul, maka ulama dipanggil ulama Iraqiyun dimasukkan sebagai menjadi ulama. Dulu ulama Hijaz je. Mekah Madinah saja. Tetapi zaman berzaman membuktikan satu manhaj itu tepat. Yalah, mula-mula kita tengok ulama mencerca golongan muawilin. Itu marhalah pertama sebab mereka tak nampak kebaikan takwil. Tapi bila zaman berzaman, barhatan minaz zaman, menunjukkan takwil ada peranan. Contohnya kalau kita tafsir Quran, tak ada takwil. Pening kepala. Sebab itu kata Abdullah bin Bayyah dan Syekh Qaradawi hafizallah dalam fatwa muasirah. Bila kita nak tafsir Al-Quran dalam bahasa bukan Arab, kena takwil. Kalau tak takwil, orang tak faham Quran. So sebenarnya isu adalah isu zaman. Zaman ini dia contoh kita kata dulu orang kata matahari yang berpusing. Tapi zaman telah menentukan dan kita semua sepakat bukan matahari yang berpusing, bumi yang pusing matahari. So ini yang dikatakan taqadumuz zaman, lapse of time ni penting untuk kita melihat kebenaran seseorang. Sebab itu masa Tuhan bagi wal asr ni adalah untuk dikatakan innal insana lafi khusr. Mula-mula kita rugi. Kemudian kita kaji beriman sebagainya akan keluar daripada kerugian. So ini di antara manhaj yang kita alhamdulillah kita pegang. Kerana apa? Mu'tazilah ramai orang kritik. Tetapi sebahagian pendapat Mu'tazilah sekarang ni orang kata hargai. Pandangan mereka menghargai akal, menghargai maslahah. Bila kita tengok balik mutaakhir Ahlussunnah wal Jamaah pun menyatakan sedemikian seperti Izzuddin Abdul Salam yang menyatakan maslahah duniawiyah bukan maslahah ukhrawiyah difahami oleh akal walaupun tak datang Quran dan Sunnah. Subhanallah. Dan ini terbukti dalam sejarah para sahabat tidak menyembah berhala, tidak minum arak. Tanpa ada Rasulullah. Mereka tak minum arak. Sayyidina Abu Bakar tak pernah minum arak. Sebab akal dia kata arak tak bagus. Ini yang kita bincang dalam akidah at-tahsin wa taqbih. Dan saya sangat menyokong pengajian ini dimasukkan dalam silibus usul fiqh, dalam silibus ilmu kalam. Kerana ini yang akan kita nak counter balik aliran liberal, aliran barat yang masuk, yang mengatakan Islam ni agama dia wahyu saja, akal tak ada langsung. So ini benda yang perlu kita kembangkan pemikiran ilmu-ilmu. Jadi Syafi'i masuk Salafi ya Ustaz? Itu ni lagi saya tak tanya. Syafi'i Salafi, Maliki Salafi, Ahmad Salafi, Abu Hanifah Salafi. Sebenarnya itu orang dulu tak fikir macam tu. Kita je fikir macam tu. Ya ya. Kita ada dirasatuna adalah manhaj. Kashf wasful manahij. Insya-Allah kita akan dapati. Kita tengok Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bila dia mengkaji, dia mengambil pendekatan Yunani yang tidak bercanggah dengan syariah di dalam mentertib adillah. Ini yang kita namakan sebagai iktibas. Iktibas ini bukan kita masukkan akidah Yunani di dalam akidah Asy'ariyah. Pendekatan macam sekarang kita susun mahkamah syariah. Dulu undang-undang syariah tak ada enactment ni. Enactment ini diambil daripada barat. Tetapi tak salah, ini bagi iktibas, kita nak susun syariah, undang-undang syariah ni dalam bentuk enactment, akta, section. So ini yang dikatakan iktibas. So bila kita faham isu ini, Syekh Qaradawi meletakkan dia mencontoh daripada Abu Hasan Asy'ari bagaimana ulama dulu mengiktibas tamadun-tamadun daripada Yunani dan sebagainya dan digunakan pakai dalam uslub penulisan dan seumpama dengannya. So, muskilah kita adalah muskilah kefahaman. Sebab ilmu walaupun datang daripada Yunani, kalau dia ilmu tak akan ada isu. Sebab ilmu tak ada pertemuan. Allah Ta'ala turunkan wahyu dan Allah Ta'ala yang turunkan akal. Cipta akal. So, itu Al-Imam Ibn Rushdi, dia mengarang satu kitab yang bertajuk Faslul Maqal. Kitab itu sangat nipis, sangat bagus dibaca, yang menjadikan hubungan akal dengan syariah. Minat tisal. Yang menceritakan betapa akal dengan syariah ini macam ni. Dia sekata.
Bukan macam mana kita kata akal tak ada peranan. Akal sangat berperanan. Kalau tak ada akal, macam mana kita nak ditaklifkan sampai ulama kata al-aqlu manatu at-taklif. Akal itu adalah asas kepada ibadat. Tak ada akal, tak ada ibadat. Kemudian dia kata apa lagi? Li'annahu innama yus'alu 'anil rajih fil madhhab. Sebab ramai orang di Malaysia ataupun mana-mana mazhab yang lain, orang dia main tanya bukan mazhab kita. Dia main tanya mazhab penduduk. Sebab tu ada kaedah kalau kita masuk mazhab kampung mazhab Maliki, kita fatwa mazhab Maliki walaupun kita Syafi'i. Dan ini yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Salahuddin Al-Ayyubi bila dia perintah balik Ahli Sunnah wal Jamaah dapat tempat-tempat Syiah ni, dia hantar ulama-ulama Maliki pergi berdakwah. Kemudian ulama Syafi'i datang. Salahuddin Syafi'i, dia Asy'ari, Syafi'i Asy'ari. Kemudian datang minta izin kepada Salahuddin, boleh tak kami nak turun berdakwah sama? Dia kata, boleh. Tapi kalau kamu nak berdakwah, kamu kena cerita Islam dalam bentuk mazhab Maliki. Sebab kampung-kampung yang Syiah masuk ni dulu, mereka ni Maliki. Mereka tak tahu mazhab lain. Nampak tak? Jadi, ini dipanggil manhajiyah islah. Kemudian dah mantap, tak apalah terang benda lain. Supaya dia tidak berlaku, dia panggil tasadum. Tasadum ni maksudnya dari sudut ijtimai itu pergaduhan. Kita balik barat pun kadang-kadang kita cakap balik kampung lah, balik Pendang, cakap KL, orang pun kadang-kadang meluat juga. Amboi balik Pendang cakap 20 sen, 20 sen. Jadi rimah, itu baru sembang. Jadi macam mana kalau pemikiran, gaya hidup dan seumpama dengan dia, perlu kita yang disebut sebagai taghyir al-mujtama', mengubah masyarakat satu benda yang berhajat kepada hikmah. Hikmah dan kebijaksanaan. Kita kena faham yang mana qat'iyat, yang mana ijma', yang mana boleh kita runding, yang mana tak boleh runding. Jadi ini di antara benda. Ibn Taymiyah pun ada satu kaedah. Dia kata apa? Jawazu tarki ba'dis sunan li ta'lifil qulub. Dan ini ada dalam kaedah mazhab Syafi'i juga, iaitu boleh meninggalkan sebahagian sunnah untuk menyatukan umat Islam. So makna dia, kalau kita tengok Ibn Taymiyah dalam tindakan keras, keras. Tapi dalam kaedah, dia ada kaedah yang dia bagi orang tak buat sunnah, makna tak apa, yang penting masyarakat bersatu dulu. Sebab penyatuan masyarakat fardu ain, sunnah ni sunat saja. So ini di antara kaedah Ibn Taymiyah yang ada dalam Majmu' Fatawi dia. Dan juga dalam mazhab Syafi'i kita ada kaedah apabila pakaian sunnah dilakukan oleh orang fasik, adakah boleh dilakukan benda tersebut? Ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Misalnya pakaian putih, tiba-tiba contoh dia dipakai oleh orang fasik, adakah kekal sebagai sunnah ataupun kita tak pakai sebab takut nanti tasyabbuh dengan orang fasik? So itu dibahaskan oleh ulama Syafi'i dalam kitab usul mereka seperti Al-Bahrul Muhit. Itulah ya. La'an ar-rajihi indahu. Bukan nak tanya pendapat saya, tapi nak tanya pendapat mazhab. Illa an nabbaha ala dha'fi. Melainkan kita ni pendapat ni lemah. Bagi saya pendapat mazhab ni lemah, kalau kamu nak amal lah. Wa annahu yajuzu taqliduhu lil amal bih. Dan kita boleh beramal dengan pendapat yang lemah untuk kita beramal dalam mazhab. Ini membuka. Sebab tu kita katakan fatwa ini adalah hikmah. Walaupun kajian saya, kajian tuan-tuan tak suka pendapat tu, tak cenderung pada pendapat tu, tetapi melihat kepada halah ijtimaiyah sama. Ada ini yang orang kata apa, ilmu sebenarnya, ilmu fiqh, ilmu fatwa, tu pakai jubah pi konsert macam riak, pening kepala. Fatwa ini bukan setakat belajar ilmu fiqh, tapi kena belajar ilmu psikologi, sosiologi, ilmu ijtimai, ilmu iqtisadi, human science. Bukan hanya dengan ilmu agama semata-mata, ilmu matematik kena belajar, accounting kena belajar, commercial law kena belajar, legal kena belajar. Dia adalah sejumlah. Sebab itu kata Syaukani, banyak ilmu dunia membantu memahami ilmu syariah dengan baik. So kalau kita menjadi mufti, bukan setakat membaca buku kitab agama, tetapi membaca dunia manusia.
barulah kita boleh bagi jawapan fatwa yang seimbang seperti kata Syatibi, fatwa yang wasat, tidak terlampau liberal, tidak terlampau ekstrim ataupun berat. So ini di antara manhajiyah yang telah ditulis oleh para ulama, dan Darul Ifta Misriyah ada satu kitab namanya Manhajul Ifta. Tuan-tuan boleh dapatkan, baca, mengumpulkan begitu banyak manahij di dalam untuk mengeluarkan fatwa. Dan antara tajuknya berfatwa dengan pendapat yang lemah. So ini kita akan bahaskan nanti insya-Allah. Pukul 4 kita buka soalan sampai 4.30. Pembincangan sangat hangat, bagus, saya suka. Nanti kita akan sambung nanti malam ini. Dan esok jangan lupa ceramah daripada Tuan Guru kita Dr. Suki Osman, seorang ulama tafsir, ulama tafsir. Dan hari ini kita sedih ulama tafsir Jordan. Saya rasa guru kepada Ustaz Imran juga. Dr. Salah, seorang ulama tafsir di antara pengkaji-pengkaji Said Qutb rahimahullah, hidup dengan Al-Quran, meninggal pada hari ini. Inilah ulama, bila meninggal tak ada pengganti. Walaupun patah tumbuh hilang berganti untuk orang awam. Tapi untuk ulama, patah tumbuh tidak berganti, kerana ilmu ni dia di dalam dada. Bila dia pergi, dia bawa semua ilmunya, dan sebagian ulama kata kitab-kitabnya adalah 2/5% daripada ilmunya. Sebab zakat kan 2/5%. So 97.5% lagi telah masuk ke dalam alam kubur, hanya ada kekal 2.5% sahaja. Wallahu a'lam. Kita buka soalan untuk apa nama dia. Dan kita hadiah Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan usaha dan mengangkat darjatnya. Buku-bukunya puluhan semua tentang tafsir Al-Quran, ulumul Quran. Masya-Allah. Tak tahu nak katalah hidup dengan ilmu. Mudah-mudahan kita kalau tak boleh macam dia pun kita hidup dengan ilmu lah. Mati baca kitab kan mengajak. Jadilah kita bukan ada pergi perang kan. Kita hanya dalam bentuk ilmu. So kita buka soalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Mesir kita ada Darul Iftah ya, Tuan Guru. Kalau di Malaysia ni bolehkah JAKIM cadangkan supaya kita wujudkan juga tu, yang mana semua mufti yang nak menjadi mufti hendaklah lulus dalam Darul Iftah itu. Dan dia menjadi sebagai satu syarat, sama seperti dahulu kita nak mengadakan apa tu hakim syar'i, dia perlu melalui diploma syariah Islam, supaya kita dapat satu fikrah yang sama di antara mufti-mufti, dan apabila keluar fatwa-fatwa itu ianya selari dengan kehendak zaman dan suasana yang berlaku. Itu saja pandangan dan cadangan saya. Assalamualaikum. Memang mufti kita semua hebat-hebat belaka, dan kita memang ada plan, dan itu Datuk Zul Al-Bakri pun dah telah letak batu asas. Di USIM pun dah ada sijil fatwa syariah, dan saya insya-Allah di Darul Hikmah pun kita akan buat sijil fatwa. Cuma benda tu dah ada, cuma watak berbeza. Setiap negeri kita kena tahu fatwa di bawah sultan. Jadi proses dia perlu kepada tuanku, majlis agama, dan benda itu dah ada. Cuma kita kemas kini saja dan apa nama diperkasakan. Jadi insya-Allah cadangan sangat baik, dan apa benda tu dah ada, makna kita kuatkan saja di peringkat setiap negeri. Misalnya kita ada ma'had fatwa begitu. Jadi maksud dia rangka tu dah ada. Dulu Datuk Zul Bakri pun saya bersama dia saya ingat bincang, memang itu disokong. Dulu Datuk Zahmidi pun plan nak buat macam tu masa dia menjadi Menteri Agama. Di sejarah tu ada. Dan USIM telah buat benda tersebut, dan insya-Allah kita boleh follow benda-benda tersebut untuk dijadikan syarat. Cuma watak di Mesir agak berlainan lah, sebab Darul Iftah ni dia tabiat kepada Azhar, dan Azhar wakaf dia penuh. Kita tak boleh macam tu. Kita semua ada kerajaan, majlis agama, so kita kena follow, bincang, buat paper insya-Allah. Tapi ala kulli hal kita ada 14 mufti, semua berkaliber, ada tengkuasa 12, dan kita di sini bukanlah kita untuk jadi mufti, kita latih untuk menjadi seperti mana dia ilmu kita faham, dan kita membantu jabatan mufti setiap negeri daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Semuanya adalah dari jabatan kuasa yang dalam tu ada lebih kurang 12 orang termasuk mufti. Macam Perak ada pakar macam-macam, ada daripada Pondok Pulau Pinang saja kita ada Tok Ayah, kita ada Doktor apa nama Hafiz Kok Tiang, kita ada Doktor
akli di Kedah. Kita ada Sahibus Samaha Ustaz Syekh Fadil. Di Perlis kita ada Datuk Dr. Mazhar, tuan guru kita. Kita ada macam-macam, Dr. Zaharuddin, Dr. Azman, pakar-pakar. Di Kedah kita ada tuan guru Haji Aminuddin. Dan masya-Allah semuanya setakat ni kita kena ingatlah semua mufti 14 negeri tu kita ingat. Di Sabah Dr. Bongsu, Ahmad Bongsu, seorang ilmuwan dalam itu kuasa pun hebat-hebat. Mereka pun ada hubungan dengan Darul Ifta Nusriyah. Kemudian di Sarawak Dr. Zulkifli. Okey, kemudian di Johor yang terbaru saya tak pasti, kena check balik sebab dulu Dr. Ustaz tuan guru kita Datuk Dr. Tahir. Tapi dia pencen baru sebab MCO kita tak sempat berkunjung sebab saya dulu akan suka ziarah mufti-mufti kita ni. Kita kunjung hormat tuan-tuan guru kita. Kalau di Melaka baru dilantik. Tak sempat ziarah lagi. Negeri Sembilan saya ada ziarah. Tuan guru kita Datuk saya tak lupa nama, tapi seorang yang alim wilayah, Datuk Luqman, kita masyhur, ilmuwan dia. Di Perak belum ada lagi. Kemudian di Pulau Pinang Datuk Salim kita, seorang ilmuwan yang hebat. Di Kedah seorang tokoh besar, Syekh Fadil. Di Kedah Datuk Mazhar yang famous. Kemudian alhamdulillah semua kita dah lengkap. Ana menjaga. Jadi tuan-tuan kena ingat nama-nama mufti tu. Saya pun kena ingat balik sebab ada yang bertukar. Dan kita kenali ahli kuasa fatwa supaya kita yakin dan kita bantu. Dan sepatutnya guru takmir macam mana baca fatwa-fatwa negeri. Setiap negeri dia ada dia punya fatwa yang telah digazet dan juga yang diwarta dan juga ada yang tak diwartakan. Ada fatwa yang tak diwartakan, cuma hanya dibentangkan. Kita baca dan kita terangkan kepada masyarakat. Jadi ini tugas kita insya-Allah. Ya. Ya, Maulana. Cadangkan masuk dia peringkat negeri, setiap guru takmir setiap negeri buatlah ziarah kunjung mufti. Satu adab yang sangat baik. Mana dia kita harapkan setiap negeri dia buat sendiri, kita tak punya plan lah. Maksud dia depa pergi telefon PA mufti ziarah supaya connection kita dengan mufti tu kuat. Sebab mufti lah orang kata apa yang jaga agama kita. Jadi kalau guru takmir setiap negeri kumpul 20-30 orang Ustaz Rashid kan, depa ziarah mufti. Ya Allah. Satu benda yang sangat baik, satu benda yang sangat beradab. Kita jadilah orang yang sentiasa membina, bukan kita meruntuh. Kemudian ada soalan Ustaz Rashid tu, manhaj yang sesuai berhadapan dengan al-mazhabiyah dalam mengajak mereka kitab mazhab. Dan secara saya praktis benda ni, kawan-kawan kita yang jenis cenderung tidak ada mazhab, bila kita bacakan kitab, mereka terima mazhab. Dalam seminar mazhab Syafi'i, saya bentangkan apa itu mazhab, kenapa kita bermazhab. Yang pertama, mazhab itu ada sanad. Mazhab bukan ideologi, dia bukan agama, dia adalah pendekatan, manhaj. Yang kedua, sebab dia mempunyai kaedah. Yang ketiga, dia terbuka. Yang keempat, dia orang kata apa, dia mempunyai maqasid. Dan yang kelima, dia berdalil. So sebab itu kita bermazhab. Kerana yang pertama dia adalah ada sanad. Yang kedua dia ada dalil, yang ketiga ada kaedah. Yang keempat dia bersistem, yang kelima dia ada yang disebut terbuka. Dia terbuka untuk berkawan dengan semua mazhab. Sebab mazhab bukan masuk di dalam isu aqliyah. Dia bukan an-naqidan la yajtami'an, benda yang bercanggah dan tidak boleh berkumpul. Dia adalah al-khilafan. Wujud dia tidak menafikan wujud orang lain. Ini term-term istilah akli. Maksud dia isu mazhab adalah isu khilaf. Apa maksud khilaf? Kewujudan mazhab Syafi'i tidak membatalkan kewujudan mazhab Malikiyah, Hanafi, Syafi'i. Kalau isu naqidan seperti mana iman dan kufur, wujudnya Islam membatalkan akidah yang lain. So itu dia panggil an-naqidan. Tetapi kita bukan an-naqidan, kita adalah al-khilafan. Okey? Allah a'lam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Apa nak tanya sikit. Saya pernah baca satu fatwa Negeri Sembilan ni. Dia tulis status dia sirah. Apa maksud tu kan? Ha? Status fatwa tu. Sirah tu maksud dia teks lah, teks. Oh, teks saja. Maknanya dia dah diwartakan ataupun belum kalau sirah tu maksudnya? Dia kena tengok kalau dia tulis warta ni masuk dalam pergi kepada tuanku sign. Itu masuk warta. Oh, sirah tu mana teks tu aja. Ya. Sebab dia orang kata apa, istilah fatwa ni hanya dikeluarkan oleh benda yang telah disetujui oleh tuanku. So ini istilah undang-undang, tapi istilah usul fiqh, fatwa ni siapa yang layak dia fatwa lah. So kita ada dua tema. Satu fatwa yang bersifat zaman uruf Malaysia, satu
fatwa istilah usul fiqh. Istilah usul fiqh maknanya kalau seorang tu dia alim, macam Datuk Mahmud Zuhdi, tokoh-tokoh kita yang besar, dia fatwa, itu fatwa dia. Cuma di Malaysia tuanku minta asingkan benda tu. Makna dia fatwa khas pada mufti rasmi. Jadi kita hormat, jadi kita sebut istilah irsyadul fatwa. Tapi dari sisi usul fiqh itu adalah fatwa. Istilah. Ya. Tapi saya galakkanlah semua guru takmir bacalah fatwa setiap negeri. Buka dia punya portal dia baca. Atau fatwa JAKIM. Fatwa JAKIM saya ambil banyak buku. Berpuluh-puluh buku. Dalam tu ada macam-macam fatwa yang kita boleh baca dekat masjid. Ustaz, nak tanya lagi Ustaz sikit. Ya. Al-'amiyyu la madhhab lah. Tu maksud kau mana? Al-'ami ni maksud dia orang tak belajar. Dia tidak mutakhasis. Jadi maksud kau mana tu? Maksud dia tidak terikat dengan mazhab yang mana orang pelajar terikat. So dia bebas bertanya mana-mana mufti. Ya. Jadi dia kadang-kadang dia boleh berlaku talfik dalam diri dia. So dia bercanggah dengan orang yang bermazhab. Bila orang yang bermazhab, dia i'tiqad, misalnya dia i'tiqad mazhab Hanafi yang paling asah. Dia kena beramal dengan Hanafi lah, melainkan dia ada darurat. Tapi orang ami ni, macam kita tanya doktor lah, Ustaz pergi klinik. Yang tu Ustaz kita malah pergi klinik. Macam itulah al-ami. Sebab al-ami ni dia yataqallabu bi ai kalamin yuqal. Dia boleh bertukar dengan ucapan macam-macam. Dia tidak ada stand. So ulama memberi rukhsah kepada orang awam untuk ikut mana-mana imam. Sebab kata ulama man qallada aliman salima yaumal qiyamah. Siapa ikut mana-mana imam dia selamat pada hari kiamat. So, di Malaysia kita ada dua mazhab. Itu Hanafi dengan Syafi'i. Tapi kalau di Perlis dia Hambali. Katalah dia tu awam, dia pergi tanya di Perlis, dia ikut Hambali. Tak ada masalah. Kemudian dia ikut Jamaah Tabligh. Hanafi. Tak ada masalah. Tapi kalau macam guru takmir, dia pun belajar kitab perukunan, Fathul Qarib. Dia maintain walaupun dia pergi masuk tabligh pun dia maintain dengan Syafi'i dia. Tak ada masalah. Terima kasih. Baik. Sama-sama Tuan Guru. Subhanallah. Terima kasih Maulana Tuan Guru.